Okey, so sekarang kita akan masuk latar belakang komunis. Okey, apakah asal usul komunis? Okey, saya ambil nak simple je, sebenarnya nak bagi fahamkan awak je lah, tak salah keluar pun. Komunis ni berasal daripada perkataan community, okey, ataupun lebih kepada masyarakat. Okey, komunis juga merupakan ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx. Okey, jadi Karl Marx ni sebenarnya dengan Friedrich Engels ni, okey, tapi sebenarnya Karl Marx ni nak tengokkan dia, tolong highlight je lah telah menulis buku atau karya bertajuk Communist Manifesto dan juga Das Kapital. Jadi di buku dia so buku ni Karl Marx ni sebenarnya adalah seorang tokoh yang memperjuangkan nasib rakyat sebenarnya, tetapi mungkin telah disalahgunakan oleh beberapa pemimpin yang menyebabkan dia telah mencontohkan aliran komunis yang berbeza rasanya daripada idea Karl Marx sebenarnya. Okey, kita tengok idea Karl Marx ni sebenarnya adalah dia mengasaskan idea komunis, menentang idea kapitalis. Apa itu kapitalis? Kapitalis adalah, saya bagi idea ringkas je, golongan kaya menindas golongan buruh ataupun pekerja. Masuk golongan kapitalis ni, golongan kaya ni adalah merujuk kepada bisnes lah. Ada saja macam tu. Perniagaan lah pekerja. So golongan komunis ni ataupun community ni sebenarnya diorang nak kan kembalikan balik hak golongan buruh ataupun pekerja, supaya tidak ditindas oleh golongan kaya. Dan apa yang mereka nak kata patutnya golongan kaya ke golongan pekerja ke, diorang nakkan hak sama rata. Supaya tak ada siapa yang lebih, tak ada siapa yang kurang, supaya tiada siapa yang menguasai tiada golongan kaya yang akan menguasai golongan bawahan. Macam itulah idea Karl Marx sebenarnya. Tetapi salah tafsirkan oleh beberapa pemerintah dan menggunakan idea komunis ini untuk meraih sokongan rakyat yang mencetuskan peperangan. Jadi apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan komunisme ni? Komunisme merupakan satu fahaman ataupun konsep, sebelum tu ideologi tentang idea. Komunisme adalah satu fahaman konsep politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Nampak? So dia nak samaratakan, maksudnya semua pengguna ekonomi barang-barang pengguna semua adalah milik negara. Jadi tak siapa yang akan berkuasa. So bagaimanakah ideologi komunis ini masuk ke tanah Melayu? Melalui dua negara, satu negara China dan satu lagi negara Indonesia. Sebenarnya idea Karl Marx ni popular dekat Soviet Union. Soviet Union sebenarnya yang bertanggungjawab menyebarkan ideologi komunis sehingga tersebarnya dekat seluruh dunia. Sebab itulah kalau tengok bendera komunis, dia ada persamaan dia dengan logo Soviet Union sini. Walaupun ni adalah Parti Komunis Malaya.
China ke, India ke, semua dia akan pakai logo ni ataupun bagi logo bintang. Okay. So ideologi komunis masuk ke tanah Melayu melalui Indonesia dan juga China. Nampak? Dia gunakan logo yang sama. Nampak? Okay. China pun sama. Mesti tak nampak lah. Okay. Jadi kita akan masuk ke sini. Sini okay. Nampak? Okay. So ideologi ini mula dibawa masuk. Okay, ini adalah cara-cara kemasukan pengaruh komunis dekat negara kita. Okay, satu, kita nak tengok satu daripada China. Okay, sejak tahun 1920 melalui cawangan Parti Kuomintang. Okey. Yang beribu pejabat di China lah. Okey. Parti ni berkembang sehingga punya cawangan di setiap bandar. Okey. Seperti Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Sungai Petani. Okey. Dan Parti Komunis ni sebelum ada Parti Komunis Maya sebelum Parti Komunis Maya ni muncul, telah muncul beberapa Parti Komunis, iaitu pertama Parti Kuomintang di bawah Kuomintang China, kemudian Mensku di bawah PKC Parti Komunis China. Okey, cikgu ada dua ke Parti Komunis? Yes, ni satu Parti Kuomintang sini, satu lagi adalah Parti ni Kuomintang PKT ke ringkasan dia? KMT. Maafkan saya ingat short form dia KMT dengan ni PKC, ni Kuomintang China, ni PKC. Ada konflik di antara dua parti komunis. Walaupun sama-sama komunis, tapi ada konflik di situ. Jadi ia telah menyebabkan perpecahan dan pada masa itulah tubuhnya Parti Komunis Nanyang pula, PKN. Tapi dia PKN ni gagal lah. Okay. Bila dah gagal, menyebabkan Parti Komunis International untuk arahkan pertubuhan parti baru, iaitu dipanggil Parti Komunis Malaya. Nampak tak? Kalau perasan semua nama hujung nama komunis, lepas komunis ni nama negara. Contohnya Parti Komunis China, Parti Komunis India, Parti Komunis Indonesia. Okay? Sebab komunis memang bercita-cita nak menjadikan banyak negara berideologi komunis. Okay. Itu cita-cita komunis. Okay. Yang kedua adalah kemasukan pengaruh komunis di Indonesia. Okay. Okey, pada tahun 1920, okey, beberapa orang pemimpin Parti Komunis Indonesia seperti Tan Malaka, Alimin dan lain-lain sebarkan idea fahaman komunis di seberang, di tanah Melayu lah. So, Parti Komunis PKN ni gagal untuk menguasai Pulau Jawa, Indonesia. Okay, dan ini menyebabkan mereka berusaha membuka cawangan di tanah Melayu. Sebabkan digagal di Pulau Jawa, maka mereka cuba untuk membuka cawangan di tanah Melayu. Tetapi usaha mereka juga gagal kerana mereka menggunakan kekerasan. Kekerasan apa maksud dia? Keganasan untuk mencapai matlamat. Okay. So ini dia Parti Komunis Indonesia. Okay. Dan cikgu, apa cikgu tu, partai ke parti? Okay, bahasa Indonesia sebenarnya sama je dengan parti.
Nampak logo? Kan? Logo Soviet Union. Okey. Dan lepas tu barulah tertubuhnya Parti Komunis Malaya. Okey, walaupun Parti Komunis Malaya ini memperjuang dengan Jepun, tetapi Parti Komunis Malaya ini tidak diiktiraf sebagai wira kemerdekaan negara akibat daripada keganasan dan kekejaman yang telah dilakukan kepada penduduk. Okey. Sebab tu dia tak diiktiraf. Dia diiktiraf di awal saja. Okey, jadi kita akan pergi tengok kepada penubuhan Parti Komunis Malaya. Ingat pertubuhan ke Parti Komunis Malaya, dia ada semasa sebelum Perang Dunia Kedua, dia ada semasa Perang Dunia Kedua, dia ada pada selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, semasa Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Kedua. Okey. So semasa sebelum Perang Dunia Kedua, okey. Sebelum Perang Dunia Kedua, okey, Parti Komunis Malaya ini ditubuhkan di Kuala Pilah. Kuala Pilah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Nampak tak? Negeri Sembilan merintis. So PKM bergerak dan tersebar melalui kesatuan. Ni penting, kesatuan. Okey, lepas tu akhbar dan sekolah. Satu lagi saya tinggal pertubuhan. Okey. Okey. So semasa Perang Dunia Kedua, semasa Perang Dunia Kedua, PKM bertukar menjadi MPAJA. MPAJA. So sebab itu dia bekerjasama dengan British. Okey, untuk berperang dengan Jepun, ataupun kita panggil dia Bintang 3. Okey, jangan tanya saya lah kenapa nama bintang kejap bintang 3 kejap MPAJA. Diorang ada matlamat diorang sendiri, ada kumpulan-kumpulan masing-masing. Sebab tu ada dipanggil kumpulan MPAJA, satu lagi kumpulan bintang 3, tapi dia orang yang sama. Okey, kumpulan yang sama. So apa yang MPAJA ni dapat, dia menerima bantuan daripada British, seperti senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan. So semasa selepas Perang Dunia Kedua, lepas Jepun menyerah kalah, oleh kerana British lewat datang ke Tanah Melayu, maka MPAJA keluar dari hutan dan melakukan keganasan. So mereka melakukan kekejaman dan pembunuhan. Dan orang Melayu, orang Cina Kedah yang pernah bersubahat dengan Jepun. Okey, dia hukum lah kononnya. Masa penjajahan Jepun, orang Cina kena teruk. Jadi bila diorang dapat kuasa, diorang nak hukum siapa yang pernah bersubahat dengan tentera Jepun. Okey, sebab tu dia bunuh dengan kejam. Okey. So selepas British datang semula, sebagai BMA yang betul dalam sebab 4, so British membubarkan MPAJA, tetapi membenarkan PKM bergerak sebagai parti politik yang sah. Maksudnya pada masa BMA ni, British masih lagi mengiktiraf PKM sebagai parti politik yang sah. Okey, pada masa tu PKM tidak berhenti berputus asa untuk menguasai Tanah Melayu. Sekarang
Lepas Jepun dah tak ada, so musuh PKM adalah British. Sebab itulah British sekarang PKM menyusup masuk melalui Kesatuan Kerja. Kesatuan Kerja ni macam Persatuan Pekerja Okey. Jadi ni dia Pan Malayan Federation of Trade Union. So pada tahun 1948 British berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup masuk melalui PKMM, MDU, Putera, AMCG. Jadi menyusup masuk tu maksudnya diorang menyamar, pura-pura menjadi ahli PKMM tapi sebenarnya diorang adalah komunis. Tu maksud dia menyusup masuk. Oleh sebab pergerakan komunis mengancam ekonomi dan keselamatan. Okey, akhirnya British bertindak membantras PKM, membantras ataupun menghapuskan PKM. Okey, kesimpulan yang kita nak tengok kat sini adalah masa British menjajah. Okey, British menjajah. Okey, 1920 idea dia tersebar 1930 adalah juga parti KMT, Main School, okay, ataupun parti Nanyang. Okay, so masa 1930 yang paling sah sekali PKM lah, Parti Komunis Malaya. So masa Jepun datang, okay, PKM ini dah berubah watak menjadi sama ada MPAJA ataupun Bintang 3. Okay. Dan masa ni dia bekerjasama dengan British. Kenapa? Sebab musuh sama. Ni pun musuh di Jepun, ni pun musuh di Jepun. So mereka bekerja sama. Okay. Okay. Semasa British datang semula, okay, Bintang 3 ini berkuasa sekejap selama 14 hari. Okay. Lepas tu dibubarkan MPAJA. MPAJA ini dibubarkan dan PKM jadi sah. Okay. Tapi disebabkan keganasan yang berlaku yang menyebabkan darurat, menyebabkan British terpaksa hapuskan bantras. Okay, sebabkan keganasan. Okay. Saya tak tahulah faham ke tak, tapi tak apalah Okay. Soalan tanya saya. Okay, itu adalah latar belakang dulu. Okay, kena faham latar belakang dulu barulah kita boleh tengok kepada yang lainnya.